pergi dekat ulearn lah, okay. You pergi dekat ulearn. Okay, pergi dekat ulearn. Okay, bahagian ini FKM ni, okay. Okay, pergi ke FKM ni, ada bahagian dynamics, okay, dynamics. Kalau you ada banyak lah sini kan, ada banyak course yang you ambil untuk semester ni. So dekat dynamics ni, kita ada beberapa benda lah yang saya nak tunjuk. Lambat pula. Okay. Alright, so dekat sini saya dah update beberapa benda lah, okay. So yang pertama, attendance, okay. So attendance, setiap kali kelas, you pergi dekat attendance ni, you masukkanlah ni, okay, attendance ni, masukkan answer the questions, masukkan tarikh, hari ni 8/10, masukkan nombor telefon ni saya minta hari ni je lah, okay, minta hari ni je. And then masukkan password. So password ni saya akan beri masa kelas lah. So password untuk hari ni, adalah week 1 lah, W1. So password hari ni adalah W1. So masukkan password W1 hari ni. So klik attendance. Okay. So untuk minggu hadapan akan ada password lain lah. Okay. So untuk pastikan yang masuk kelas sahaja dapat isi attendance. Saya tahu mungkin ada yang bagi password dekat kawan-kawan. Jadi isinya tu saya tak nak kawal lah So boleh password lah untuk hari ni. W1. Pertama, attendance. Yang kedua adalah berkenaan tentang nota, okay, nota. Saya akan letak nota slide dan juga video recording. Saya tak record sekejap Okay, saya akan letak nota dan juga video recording kat sini lah. Kalau ada buku ke, ada tutorial, saya akan letak kat sini juga. Under notes and resources. Okay, under notes and resources. Okay, so untuk hari ini mungkin kita akan masuk sikit dan sebelum tu saya akan terangkan lah. Okay, kita punya teaching plan. Okay, boleh download teaching plan dekat Udemy lah. So Udemy ni kita punya one stop center lah. Saya tak akan guna platform lain supaya benda tu lebih lebih centralized. So bagi kat teaching plan ni, okay, teaching plan, nampak tak? Saya download sekejap. Okay, ini besar sikit. Okay, teaching plan. So objektif kita untuk subjek ni untuk study dynamics. Saya lepas ada belajar static kan? Ada tak? Atau tahun lepas? Ada. Ada. Okey tak Reza? Dapat A tak? Ke cukup makan je? Okay, basically sama lah. Sistem dia sama. Okay, sama. You ada satu kuliah, ada lab. Okay. So untuk dynamic ni pun sama. Okay. So learning outcome, kita ada 4 learning outcome. Yang pertama, describe fundamentals of dynamics. Okay. Kemudian apply dynamics of particle, rigid body using force acceleration, work energy and impulse and momentum. So yang ketiga, apply the laws of dynamics to analyze and interpret dynamics of particle and rigid bodies. Yang keempat, kita demonstrate engineering dynamics principle
through lab experiment. Okay. So yang 3 ni akan cover dalam kuliah. Okay, 1, 2, 3. So yang 4 ni kita cover pada eksperimen lah, pada lab. Okay, ini sinopsis, boleh baca lah. Kemudian lab, kita akan ada 4 lab. Okay, 4 lab. So untuk lab, session 1 dengan, session 1 pula. Session 4 dengan saya. Okay, session 3 dengan PM Dr. Azmah. Okay, nanti akan adalah information daripada Dr. Azmah, tapi dari segi penyelarasannya sama lah. Okay, sama. Cuma dari segi lecturer yang bertugas pada lab itu adalah PM Dr. Azmah untuk session 3 dan saya session 4 lah. Okay, so 4. So ini reference, boleh lihat kepada buku-buku ni untuk panduan tambahan. Okay. Course implementation. So we have lecture 2 jam seminggu untuk 14 minggu. Okay. So hari ni lah hari Jumaat. Hari Jumaat pukul 10 sampai pukul 12 kita punya lecture. Okay. So lab tutorial sejam seminggu. So tutorial ni akan diadakan pada hari lab. Okay, kalau section 3 tu, section 4 hari Selasa lah. Section 3 tak pasti. Okay, so akan diberitahu lah kalau ada adalah. Okay, biasanya jarang dibuat lah. Okay, dia akan cover pada masa lecture terus. Alright, yang C lab kita ada 3 jam seminggu untuk 5 minggu. Okay. Test, ada 1 test, quiz, boleh jadi 2 ataupun 4 quiz, okay, bergantung kepada keadaan. Tapi total adalah setengah jam lah 1 quiz. Okay. Final exam 2,5 jam dan lab test. Kita ada lab test macam saya rasa dalam statik dulu ada buat lab test ke tak? Statik dulu ada buat lab test tak? Ingat tak? Ada. Ada sebab lab test ni baru saja diperkenalkan dalam 2 semester. Okay, dalam 2 semester. Okay, attendance kena hadir sekurang-kurangnya 80% lah. Okay, 80%. So course evaluation, okay, quiz 10%, quiz 10%. Midterm test 10%, final exam 40%, lab report 25%, lab test 15% lah. Okay, 15%. So lab report ni ada 4 lah, 3 informal dan 1 formal. Pembahagian kumpulan dan semua tu akan diterangkan kemudian dalam minggu ke-3 macam tu, sebab lab kita akan bermula ini dia, lab kita akan bermula pada minggu ke-4. Okay, pada minggu ke-4. So minggu ke-3 rasanya dah kena masuk campus. Minggu depan dah boleh masuk minggu 3. So minggu ke-4 kita akan start lab lah. Okay, minggu ke-4, minggu ke-6 dia sedang seli. Okay, ambil minggu yang ke-6, minggu ke-4, minggu ke-6, minggu ke-10, okay, minggu ke-10 dan minggu ke-12. Okay. So itu lab. Okay. Dari segi kuliah berlangsung selama 14 minggu. Okay. Chapter 1 cover minggu pertama sampai minggu ke-3. Okay. Pertama minggu ke-3. Ini kinetic of particle. Total we have 8 chapter. Okay, 8 chapter. Sama dengan degree. Okay, sama dengan degree. Cuma konten ni ada kurang sikit lah. Okay, daripada degree. Okay. Sekejap Baik. So, session 1, session 2 akan di-cover oleh Dr. Hidayah. Session 3 dan 4 oleh saya lah untuk kuliah. Okay, untuk kuliah.
Alright. Setakat ni soalan tak? Saya rasanya ni simple lah tak ada apa. Teaching plan. Faham ke? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan masuk sikit lah untuk pelajaran hari ini. Sekejap Saya stop sharing dulu. Sekejap. Okay. Boleh nampak ni? Okay. So hari ni saya masuk sikit perkenaan tentang dynamics. Okay. So chapter 1. Chapter 1 adalah perkenaan tentang okay. Satu kinematic optical. So chapter 1 okay, so chapter 1 have okay, kinematic of particle. So kinematic of particle lah. Okay. So untuk chapter ni kita biasa akan belajar perkenaan tentang yang pertama, pengenalan apakah displacement, okay, apakah displacement, velocity and juga acceleration. Okay. Ini yang pertama. So yang kedua,
Number 2, kita akan belajar tentang projectile motion. Okay, projectile motion. Okay. Nombor 3, kita akan pergi kepada normal tangent coordinate. Okay, number 4, we learn belajar tentang polar coordinates. Okay, polar coordinates. So keempat-empat ni kita akan cover dalam tempoh 3 minggu. Okay, sebab chapter 1 ni chapter yang paling panjang dalam dynamics. Sebab untuk pergi ke chapter 2 dan seterusnya, kita kena menguasai lah. Okay, menguasai sepenuhnya perkara yang terdapat dalam chapter 1. Okay, so projectile ni basically rectangular coordinate lah. Okay, rectangular. Right. So displacement, okay, saya fikir salah satu lah. Okay, displacement. Kalau siapa tahu, ini pengenalan je, jangan stres-stres pengenalan. So displacement, kita wakilkan dengan huruf S, okay. S adalah displacement lah. Displacement. So unit dia adalah yang kita biasa guna meter, okay. Unit adalah meter. Simple je tahu displacement tu apa, ataupun jarak dalam bahasa Melayu lah, okay, jarak. Yang kedua ialah velocity. Okay, velocity, unit yang kita akan guna adalah V, okay. V untuk velocity. Unit adalah V, velocity. Ataupun kadang-kadang kita pakai V untuk velocity final. Final velocity. Sebab velocity ni ada dua, satu hal laju akhir, satu hal laju awal. Okay. V kita juga panggil sebagai final velocity. Okay. Dan U adalah initial velocity. Okay. Ataupun kadang-kadang kita akan guna V adalah final velocity. Okay. V naught adalah initial velocity. Okay. Yang ada kosong dekat ujung tu biasanya kita wakilkan dia dengan initial lah. Okay. Sama dengan displacement, kita juga ada S naught iaitu initial displacement. Okay, gantung kepada soalan lah. Right. Laju awal dan laju akhir. Okay, yang ketiga kita ada berkenaan tentang acceleration. Okay, acceleration. Unit lupa. Okay. And then we have unit. Unit for velocity adalah meter per second lah. Meter per second. Okay, yang ketiga we have the acceleration. Okay, acceleration, right? So yang kita akan guna adalah A. Okay, unit dia adalah simbol adalah A. Okay, acceleration, right? So acceleration ni dia ada positive and we have negative. Okay, if you have positive acceleration, that means you punya partikel tu memecut lah. Okay, partikel akan memecut. Dan kita ada negative acceleration. Negative acceleration.
positive acceleration dan negative acceleration. Dia tak bergantung kepada arah. Contohnya, let's say your particle titik kecil lah, okay, particle, dia bergerak ke kanan, memecut, okay, memecut dengan 5 unit. Unit adalah meter per second square. Okay, meter per second square. Let's say you have particle bergerak ke kanan dengan 5 meter per second square. Maknanya dia memecut dengan 5 meter per second square. Dia juga boleh jadi bergerak ke kanan dengan negatif 5 meter per second square. Bermakna dia slow down lah, okay, nyah pecutan. Contohnya you bawa kereta dengan laju ni, okay, kemudian you tekan brake, jumpa traffic light kat depan, dia tekan brake, kemudian maknanya dia akan nyah pecutan, makin lama makin slow, okay, makin lama makin slow, jadi you punya acceleration adalah negatif lah, okay, walaupun dia bergerak ke kanan, dia tak kisah you bergerak ke kiri ke kanan ke, dia tak bergantung kepada arah gerakan, dia bergantung kepada sama ada you memecut ataupun you slow down, okay, depends kepada dua perkara tu lah, okay. So itu adalah berkenaan tentang acceleration. Okay, mudah kan? Cakap ni okey. Alright. Yang kedua yang saya nak beritahu adalah hubungan hubungan antara relation, okay, between S, V and A. Okay. Setakat ni dah tahu S tu apa, V tu apa, A tu apa. S adalah displacement, V velocity dan A adalah acceleration. Okay. So apakah hubungan dia? Displacement, okay, displacement, kalau kita nak pergi kepada velocity, okay, displacement nak pergi kepada velocity, kita kena differentiate with time. Okay, differentiate with time. Velocity nak pergi kepada acceleration juga kena differentiate terhadap masa lah. With time. Okay, maknanya apa? V adalah ds over dt. Okay, nak dapatkan velocity, kita kena differentiatekan S terhadap t. Okay, untuk dapatkan acceleration, kita mesti differentiatekan dv over dt lah. Untuk dapatkan acceleration, kita kena differentiate laju terhadap masa. Okay. Jadi kalau terbalik, apa jadi? Kalau A nak dapatkan V, nak dapatkan S, yang ni kita kena integrate terhadap masa. Okay. Integrate with time, with T lah, time. Okay. V untuk ke S, kita mesti integrate time. Okay. Alright. So semudahnya dv is equals to A dt lah. Okay.
dapatkan velocity, kita mesti integrate A terhadap masa. Okay. Sama juga dengan yang ini. Untuk dapatkan S, kita mesti differentiatekan V over T. Kan okey So macam mana saya dapat hubungan ni? Sebenarnya dia adalah susun balik je. Kan? Kalau kita susun balik ni, kita dapat A mana? Silap balik. Ini. Okay. Ini kan. So kalau saya susun balik, kita akan dapat A dt sama dengan dv lah. Okey. Darab silang je. Okey. Susun balik je. A darab dt sama dengan dv. Kita dapat yang macam ni. Okey. Kemudian kita letakkan tanda integrate tu lah. Ini pun sama. Okey. V darab dengan dt. Okay. Sama dengan ds. Okay. So jangan lupa lah letak simbol ni. Simbol cacing ni. Simbol cacing ni ke depan. Yes. So relation lah. Okay. Relation antara S, V dan A. Velocity dah dapat macam mana? You kena differentiatekan ds over dt. Relation macam mana dapat? You differentiatekan velocity terhadap masa lah. Okay, terhadap masa. So ini kena ingat lah. Okay, kena ingat dan kena practice lah. Okay. Alright. Ada contoh je. Nota ni panjang, saya tak suka guna nota sebab dia terlalu panjang, tapi sama je apa yang saya nak cakap tadi. Alright. Okay, contoh, kita tengok contoh Okay, tengok contoh. Okay, nampak. Okay. So kita ada particle travel along a straight line, okay, to the right with velocity of is equals to 4t minus 3t squared m per s, okay, where t in second, okay. Also s is 0 when t is 0, okay. So diberi velocity, okay, diberi velocity 4t tolak t squared. So find position and acceleration. Okay. So find position. So find position and also acceleration lah. Okay. So diberi V, nak dapatkan S. Okay, tengok atas ni. V. Okay. V nak dapatkan S. You kena integrate terhadap masa. Okay. V nak dapatkan S, you kena integratekan V terhadap masa. Right. Then let's start. So we have ds
S is equals to V dt. Okey. Guna rumus inilah. Guna rumus ini. Yang atas ni, ds is equals to V over dt. Right? So, ds is equal to V diberi iaitu 4T tolak 3T square. Okay. So 4T minus 3T square dt. Okay. So bila kita letak tanda cacing ni, okay, tanda cacing saya panggil lah. So tanda cacing ni, kita kena letaklah T is 0. Okay. Sini T. Kalau cacing dekat ds ni pun sama, letakkan S is 0. Atas sini adalah S. Okay. Dia mesti sama dengan yang ujung je lah. Mesti sama dengan yang D ni. Kalau sini ds, cacing dia pun juga S lah. Okay. Kalau sini dt, yang sini dt, yang sini juga adalah dekat cacing ni juga adalah T lah. T kosong sehingga T hingga T. Kalau soalan tu, sebelum saya pergi lanjut, kalau soalan tu dia cakap also S is equals to 2 when T is equals to 3. Contohnya cakap macam tu. So kat sini kena tukar lah. T sama dengan 3, S ini sama dengan 2. Okey, tak boleh letak kosong-kosong lah. Okay. Dia bergantung kepada keadaan asal. Okey. Pada masa kosong, okey, pada masa kosong. Tengok jam pada masa kosong. S dia kosong. Pada masa dia 3, S dia 2. Ni diberitahu kat sini lah. Diberitahu dekat sini. Baik, kita kat sini. Kalau kosong, letak kosong lah. Kalau 2, letak 2 lah. Okay. Okay. So, sekarang dia beritahu kosong. So, kita letak kosong lah kat situ. Okay. So, boleh solve. Macam nak solve? Macam biasalah dalam belajar dekat calculus, engineering, mathematics, kita belajar. Okay. So, integratekan S, you akan dapat S lah. S kosong sama dengan 4T squared over 2 minus 3T cube over 3. Kat sini letak T dan juga kosong. Okay. Saya harap dah boleh tahu macam mana integrate. So ini jadi S tolak kosong sama dengan 4. Sini saya simplify lah dulu. So S kosong, okay, equals to T squared minus T kuasa, okay, T kosong. So masukkan S, masukkan T dalam equation ni. So you ada S tolak kosong sama dengan 2 T kuasa 2 tolak T kuasa 3. So tolak kosong lah. Kosong. Saya tunjuk step by step ni supaya takut ni. Kosong kuasa 2 tolak kosong kuasa 3. Right. So kita dapat S sama dengan 2T kuasa 2 tolak T kuasa 3. Okay. So kita dapat relation antara S dengan T. Okay. So soalan dia find the position and acceleration of particle when T is 4 seconds. Okay, when T is 4 seconds. Right. So masukkanlah S sama dengan 2
4 kuasa 2 tolak 4 kuasa 3. Right? So, boleh guna kalkulator. 2 darab 4 kuasa 2 tolak 4. So, kita dapat negatif 32. Okay? Negatif 32 meter. Betul ke jawapan ni? Siapa boleh cek dekat nota? Okey, jawapan betul lah, negatif 32 meter per negatif 32 meter. Okey. Maksudnya apa? Mungkin pada masa, kalau masa 1 berapa? Kalau 1 check. T 4 ialah negatif 32. Kalau T1 masukkan dalam equation yang atas tu, you dapat 2 tolak 1 lah. 1 meter. Kan? Masukkan T1 dalam ni, you dapat 1 meter. Okay. Kalau T sama dengan 2, dapat 2 darab 4 tolak 0. So, 2 kuasa 2 tolak 2 kuasa 3 sama dengan 0. Okay. So, T2 0, T1 1 meter, T4 negatif 32. Maknanya partikel kita bergerak ke sini, okay. Kemudian dia patah balik. Kat sini origin lah. Kat sini S sama dengan 0. Okay. Pada T1 dia dekat sini. T1. Okay. Sini T2. T2. Jarak dia 0. Okay. T4 dekat sini. T sama dengan 4 dekat sini lah. Di mana jarak sini adalah 32 meter. Okay. 32 meter. Okay. Setakat ni okay? Boleh faham? Boleh Hello, boleh? Okay, terima kasih. Baik, selesai position. Habis lagi soalan ni. Okay, kita ada yang kedua adalah acceleration. Okay, so acceleration. Daripada velocity, nak dapatkan acceleration, macam mana? Inilah. Velocity, nak dapatkan acceleration, kita kena differentiate. Okay. Differentiate ni mudah lah. Okay. Differentiate ni mudah. Biasa memang macam tu. Integrate ni penting sikit lah, banyak kerja. Differentiate ni senang. Okay. Saya pun suka differentiate ni. Okay. So A is equal to dV over dt. Right. So diberi V adalah berapa tadi? Kalau tengok kat atas, 4T minus 3T square. Okay. So D 4T minus 3T square dt. Okay. So differentiate kan V terhadap T. So kita akan dapat A is equals to 4 minus 6T lah. Okay, 4 minus 6T. So masukkan T sama dengan 4. T is equals to 4 second. Okay, in above equation. Okay, so you have A is equals to 4 minus 6 times 4. Okay, so 4 minus 24 is minus
20 meter per second square. So minus, that means your car is slowing down. Okay, mungkin di tengah tekan brake lah. Okay, so dia akan sama makin perlahan lah. Okay. Okay, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya kat chat lah. Okay, boleh tanya kat chat. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, saya teruskan sikit lagi. Okay. Berkenaan tentang kinematic equations. Okay. Kinematic equation. So kita ada kinematic equation. Okay. So kinematic equation cakap apa? Ingat tak dalam SPM kot, subject physics. Okay. Subject physics. Kita ada 3 equation yang utama. Okay. We have 3 equations. The main equation. Yang pertama, kita ada V is equals to V naught plus A T. Okay. Itu yang pertama. Right. Yang kedua, kita ada S is equals to S naught plus V naught T plus half AT squared. Okay. Yang ketiga, we have V squared is equals to V naught squared plus A S tolak S naught. Okay. So 3 equation ni dinamakan sebagai kinematic equation. Okay, kinematic equation. Kadang-kadang kita akan tulis sebagai V is equals to U plus AT ataupun S sama juga ni. S tidak ada ni. UT plus tengah AT kuasa 2. V squared sama dengan U squared plus 2A S. Okay. Biasanya kita akan pakai U ataupun not. Okay. Macam saya terang tadi, V adalah hal laju akhir, E not adalah hal laju awal. Ataupun kita boleh pakai V is equals to U laju awal. So untuk saya cadangkan kita pakai yang konsisten lah. Okay. So kata kita pakai saja yang inilah, kita pakai yang ini. Kita pakai yang note ni supaya lebih konsisten. Sebab ada textbook dia guna U, so takut confuse. So pakai yang inilah. Okay, V naught plus A AT. Alright. Kalau V naught itu kosong, okay, if initial velocity, initial jarak kosong, boleh simplifykan dia lebih pada, boleh simplify menjadi V is equals to AT, S is equals to tak payahlah. Kalau V naught pun just cancel je kosong. Kalau S naught kosong, cancel saja S naught. Okay. Yang naught ni adalah laju ataupun sesaran awal. A adalah acceleration. Okay. A adalah acceleration, S adalah sesaran, S naught sesaran awal,
V laju akhir, V naught adalah laju awal, A adalah acceleration, T adalah time. Okay, time. Nak guna equation ni ada syarat dia. Okay, apa syarat dia? Rules. Rules ni kena color merah lah. Rule. We will use this equation. Apa rule dia? Satu saja rule dia. Itu acceleration must be constant. Okay? Acceleration has to be constant. Apa maksud acceleration ni constant? Apa maksud acceleration constant? Maknanya A satu nombor saja. Okey, A mesti satu nombor saja, iaitu contohnya 12 meter per second. Okey. Ataupun 3 meter per second square. Okey, itu maksud constant. Okey. Ataupun kosong meter per second square. Itu maksud acceleration constant. Maksud acceleration tak constant ni, A sama dengan 12t square. Dia tak constant lah. Dia bergantung kepada masa. Masa 1 minit lain, masa 2 minit lain. Dia tak constant. Okay. Ataupun 3s square. S cube. Ni pun tak constant juga. Pada sesaran 1 meter, A dia lain. Pada sesaran 2 meter, A dia lain. So ini adalah yang constant lah. Ini okey, constant. Okey, constant. Okey, ada soalan tak setakat ni? Sekejap. Okey, ada soalan? Boleh tak kalau kita break 10 minit? Disambung 10 minit boleh? Boleh. Stop sekejap. Okay, kita sambung lagi 10 minit lah Agak lah. Okay.